Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya Afnan Hamimi, ahli Parlimen Lustar. Sebelah saya YB Wahid Faisal, ahli Parlimen Macang, ahli Parlimen Gerik, ahli Parlimen Kanga dan ahli Parlimen Pasir Mas. Kami daripada portfolio Belia dan Sukan, Perikatan Nasional dan juga Pemuda Perikatan Nasional. Isunya adalah mengenai Padang Stadium Nasional Bukit Jalil, Padang Bola. Malam ni semua sudah maklum Malaysia akan bertemu dengan Oman. Namun status Padang ini masih lagi menjadi persoalan. Dan kalau mengikut laporan Kosmo semalam 25 Mac menyebutkan Padang Stadium Nasional Bukit Jalil ini masih lagi dalam statusnya hancur. Padang Stadium Nasional Bukit Jalil hancur untuk Malaysia bertemu dengan Oman. Namun semalam YB Menteri Belia dan Sukan memuat naik status dalam media sosial memaparkan gambar rumput padang tu yang agak elok. Mungkin dia ambil daripada tepi, kalau dia ambil daripada atas, keadaan yang mungkin berbeza. Tapi walau macam mana pun, isu yang kami nak highlightkan di sini ialah insiden yang berlaku seperti yang berlaku kali ini agak memalukan negara. Kerana perlawanan Malaysia dengan Oman ni perlawanan sukan bola sepak yang bertaraf antarabangsa. Kita jadi tuan rumah. Tiba-tiba kita tak dapat menyediakan padang yang bertaraf antarabangsa. Saya sebutlah ucapan saya, kita punya perlawanan antarabangsa tapi padang kita mungkin taraf macam kampung kerana kita tak dapat urus dengan baik. Dan yang lebih agak malang lagi ialah apabila didedahkan oleh jurulatih Oman dan Malaysia juga, tak dibenarkan buat latihan di atas padang rumput di Stadium Bukit Jalil. Biasanya sebelum kita main satu-satu perlawanan, kita akan dibenarkan buat latihan di atas padang itu untuk kita ambil mood. Betul lah coach? Sebelah saya ni bekas jurulatih yang berpengalaman di Parlimen Kangak ni. Dan kita juga khawatir mood pasukan ataupun player kita ni, pemain-pemain kita ni terjejas. Nak main atas rumput yang tak begitu elok. Jadi macam mana agaknya perlawanan malam ni akan berlangsung bertemu dengan Oman. Kita dimaklumkan sebelum ni PSM, Perbadanan Stadium Nasional, Perbadanan Stadium Malaysia melantik pakar Labo Sport untuk elak tragedi berulang. Tapi tragedi masih berulang. Jadi sebenarnya apa tujuan lantik pakar dan kenapa tragedi ini masih berulang? Dalam laporan berita harian ni pun ada 2 ataupun 3 kali Padang Stadium Nasional Bukit Jalil ni rosak, mengalami kerosakan, termasuklah yang terbaru yang berlaku pada malam ini yang akan mempertemukan Malaysia dengan Oman. Jadi sebenarnya tragedi rosak ni masih lagi berulang. Jadi di mana keberkesanan lantik pakar tersebut? Ini yang kita nak persoalkan kepada Perbadanan Stadium Malaysia. Jadi usaha serius perlu diambil oleh pihak PSM untuk memastikan insiden ini tak berulang. Menoktahkan kerosakan padang bola sepak ni mesti menjadi agenda kerajaan madani yang ada pada hari ini. Saya dan kami semua ahli parlimen ni mencadangkan supaya perlu dirombaklah rasanya Perbadanan Stadium Malaysia ni kerana kerosakan yang dah berulang banyak kali. Lantik orang yang pakar dalam bidang itu untuk uruskan stadium, uruskan rumput dan untuk melihat sendiri kualiti pemain, kualiti padang pada malam ini, kami sendiri akan turun menyaksikan perlawanan tersebut. Dan kita harap pasukan kita menanglah. Tapi dengan keadaan rumput yang ada ni apa boleh buat? Ini satu benda yang bagi kita agak tidak patut, agak memalukan negara di persada antarabangsa dalam arena sukan bola sepak. Itu daripada saya, mungkin tambahan daripada YB Macang. Silakan. Terima kasih pada Yang Berhormat Lustar. Saya cuma ingin mengaitkan dengan perbahasan yang lebih luas berkenaan dengan mutu program pembangunan bola sepak kita pada hari ini. Ianya berkait rapat dengan persiapan masa depan Harimau Malaya. Baru-baru ini kita lihat dalam Sanix Cup yang berlangsung di Jepun, pasukan bawah 17 yang Akademi Muktadar Hari kita menyaksikan pencapaian yang agak mengecewakan, ya. Kalah 10-0 dengan Gamba Osaka friendly match dan kemudiannya kalah penalti dalam beberapa siri perlawanan lain. Jadi ini menunjukkan sudah tiba masanya berdasarkan rungutan yang saya dapat daripada akar umbi di kalangan ibu bapa khususnya, program NFDP kita, ya, National Football Development Program, perlu dirombak.
perlu diberi perhatian oleh Kementerian Belia Sukan, oleh Yang Berhormat Menteri, nilai semula keberkesanan program ini, kerana kita pun tahu sejak akhir-akhir ini keberadaan produk AMD kita tak ke mana dalam sistem pasukan utama negara. AMD, Akademi Muqtadari. Yang ada pun Arif Aiman, salah seorang je lah. Yang lain tu tidak ke mana. Ini menunjukkan, kita dah dengar jawapan Datin Perdana Menteri, darca naturalisasi yang ada pada hari ini, it will give a short term quick fix, tapi tidak membantu dari segi pembangunan akar umbi. Ya, adik-adik kita yang berlatih beberapa tahun di peringkat sekolah, akhirnya tidak dapat diberi peluang. Dan saya nak kaitkan dengan ini dengan satu contoh kes yang berlaku di NFDP Pusat Latihan Daerah di Johor Bahru. Ini saya dapat aduan daripada seorang ibu bapa, saya tak boleh namakan siapa. Cuma aduan ini telah diangkat ke peringkat NFDP pusat, cuma tiada penyelesaian. Di mana saya difahamkan oleh ibu bapa ini, jurulatih-jurulatih di sana ada sebahagiannya mengutip wang secara paksa dalam rela. Kenapa? Ini berkait rapat dengan prestasi tadi, AMD kalah teruk di Jepun tu. Kerana seperti mana beberapa portal yang dakwa, ada kabel, unsur-unsur kabel ni. Nak anak dia main, dapat game time, jadi dia kena menyumbang lah sedikit. Walaupun sebenarnya tidak ada kewajipan untuk parents, ibu bapa menyumbang dalam program NFDP latihan ini. So ini akhirnya melahirkan pemain-pemain yang dipilih bukan atas dasar merit, tapi atas dasar mak bapak mana yang bagi lebih pada program NFDP. Jadi ia defeat the purpose dengan izin perkara yang kita ingin bangunkan dari segi kualiti. Jadi saya nampak secara keseluruhannya perlu dirombak, diteliti semula. Lepas siapa jurulatih kita yang coach Lee Tiong Kim Lee Tiong Kim undur, NFDP ni je huru-hara lah dari segi kejayaan yang ingin kita sasarkan. We spend a lot in football, you know. We spend millions of our taxpayer money to develop football, but our performance is still abysmal to begin with. Banding dengan sukan-sukan lain, macam rugby contohnya. Mak bapak bergolok gadai, tapi alhamdulillah we played well at the international stage. Tapi kita faham bola ni sukan utama Malaysia, jadi perlu penelitian semula, bukan sahaja stadium, tapi juga program pembangunan bola sepak akar umbi. Kita boleh contoh lah, di Johor exceptional, apa yang Duli Amat Mulia, pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail buat memang amazing. Di Johor tu, sebab bagi saya tak perlu ada NFDP, sebabnya program di bawah JDT tu dah tip top untuk pembangunan bola sepak akar umbi di Johor. Very good, liga dan sebagainya. Jadi saya mungkin nak jemput Yang Berhormat Kang, sebab dia ni bekas jurulatih bola di Perlis. Jadi dia mungkin lebih ada pandangan tentang game dan juga pembangunan bola. Terima kasih sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Zakri bin Hassan, ahli Parlimen Kanga. Cerita pilah seberingkas, saya ini terlibat sebagai ketua jurulatih untuk pasukan NFDP di satu pusat di Negeri Perlis lah. Dan saya terlibat dengan bola ni agak lama lah. Saya rasa 30 tahun lebih. Jadi saya boleh nampak lah apa yang berlaku daripada peringkat akar umbi sampai ke peringkat atas, saya nampak. Dan untuk isu-isu bola sepak ni memang banyak saya bangkit dalam Dewan Rakyat. Dan muka saya ni antara yang tak disukai lah. Sebab asyik duk tanya bab padang bola. Zian Zosia. Selalu bertanya kepada menteri. Dan cuma saya ambil daripada sudut kejurulatihan lah. Sebab kawan-kawan saya tadi dah bincang dari sudut lain, saya ambil di bidang kejurulatihan. Jadi kalau kita sebagai jurulatih ni dia nak padang yang cantik. Sebab padang yang cantik akan memastikan permainan akan cantik. Saya bagi contoh. Kita tengok Faisal Halim. Kita tengok Arif Aiman main di Piala Asia baru-baru ini. Kita tengok pergerakan mereka. Cukup lincah. Sebab bermain di padang yang cantik. Dan kita teruja tengok Faisal Halim bila dia berjaya mengelecek antara pemain pertahanan terbaik dunia dari Korea dan juga penjaga gol Korea, dan mendapat dia anugerahkan sebagai gol paling cantik.
Ini semua bermula dengan padang yang cantik. Bila padang yang cantik, maka game akan jadi cantik. Kalau padang tidak cantik, game akan jadi sebaliknya. Kita tengok malam ni. Apa akan berlaku kepada Faisal Halim? Kita tengok apa akan berlaku pada Arif Aiman dan rakan-rakan yang lain bila bergerak di padang yang nampak sangkut. Nah, sebab bola sepak moden hari ini, terutamanya kalau Kim Panggon ni, dia perlukan game ataupun padang yang cantik kerana game berintensiti tinggi. Dan banyak bola adalah ground ball, bola bawah, main bola bawah. Tapi bila padang tak cantik, nak main bola bawah macam mana? Memang masalah. Kim Panggon tu pening, saya tahu. Kim Panggon tu dah rasa rosak taktikal coach. Lepas tu kita akan menyalahkan coach. Apa coach ni? Game teruk tak perform lah. Tukar coach. Itu kita main di padang di Piala Asia. Bila main padang di tempat kita, kita tengok apa akan berlaku. Jadi dari sudut kejurulatihan, kita rasa padang yang tak elok ni tidak membantu. Dan dari sudut lain, saya dah sebutkan dalam Dewan Rakyat, dah bincang, dah sebut berkali-kali, bertalu-talu. Kita kalau padang kita tak cantik, kita seolah-olah membunuh. Saya guna istilah membunuh tim. Sebelum lawan bunuh kita dah kena dah. Sebab kita sanggup main padang yang tak cantik. Sedangkan di Malaysia ni banyak padang cantik. Padang di JDT cantik, padang di Gong Badak, Terengganu cantik, padang Likas pun cantik. Ini padang bola sepak, stadium yang sesuai untuk game. Kalau stadium Bukit Jalil saya tak pasti. Sebab yang mengetuai pembangunan stadium adalah orang yang terlibat dengan seni. Dia mungkin lebih pada seni lah. Jadi untuk sukan bola sepak, kita nampak agak gagal lah. Jadi ini yang berlaku. Dan berkaitannya dengan NFDP, tadi disentuh oleh YB Machang. Ini pun saya terlibat. Saya terlibat daripada beberapa orang menteri lah, lama dah. Memang zaman Lim Tiong Kim adalah zaman terbaik pada pandangan saya. Sebab zaman Lim Tiong Kim lah ada, kita sebut sebagai DNA bola sepak. Pemain-pemain sekarang ni letak di mana-mana pusat pun dia akan main pattern yang sama. Ini zaman Lim Tiong Kim. Kalau budak contoh budak KL hantar ke Kedah, hantar ke Kelantan, dia masih bermain dengan teknikal dan taktikal yang sama. Ini yang diperjuangkan ataupun yang dimulakan oleh Tiong Kim. Memang dia tak berjaya di peringkat bila dia menjadi coach atau menjadi untuk Perak, tapi di peringkat Akaumbi, saya rasa Tiong Kim adalah antara seorang jurulatih yang betul-betul mengubah lanskap pemain-pemain akar umbi. Jadi itu yang jadi saya nak tekan di sini, apa yang berlaku di bawah dia akan bawa ke peringkat atas dan akhirnya mereka akan bawa ke Malaysia. Dan saya berharap agar Kementerian Belia dan Sukan diketuai oleh Yang Berhormat Hannah Hyo supaya memberi ketegasan. Kalau padang tak elok jangan main lah. Jangan kita duk ikut Kalau padang tak elok, no, kita tak akan main. Kita akan main padang lain. Baru kita dapat ground yang cantik. Dan saya pernah sebut dalam Dewan juga, kalau tak boleh sangat main di stadium Bukit Jalil, kerajaan perlu buat padang ataupun bina stadium baru sebagai alternatif. Mungkin dekat-dekat dengan Kuala Lumpur, mungkin di Putrajaya dan sebagainya, bagi membangunkan sukan bola sepak. Terima kasih.